Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Faiz Kaman. Thank you so much kepada korang yang baru sampai channel aku ni. Yang belum subscribe, boleh subscribe kat bawah tu. Okay, basically video hari ni aku tak ada buat ulasan tentang bola. Dan untuk video kali ni aku just nak fokus tentang satu video yang aku pernah post dulu bila aku post 3 minggu yang lalu. And video ni sebenarnya dah dapat banyak komen-komen dekat ruangan komen video tersebut, di mana ramai yang mengecam, bukan mengecam lah, ramai yang mengatakan video yang aku buat tu, konten yang aku buat tu sengaja nak menaikkan ataupun sengaja nak melaga-lagakan rakyat negeri Johor ke, ataupun tujuan aku buat video tu macam nak membatu apikan, macam nak sengaja nak memperbesarkan isu Johor nak keluar Malaysia ni. Ada yang kata aku buat video tu sebab nak raih simpati, bukan simpati, macam nak raih subscribers, nak naikkan jumlah viewers. So video yang mana agak-agak korang rasa? Yes, video yang aku baru update ni. Bukan baru update dah, 3 minggu yang lalu kan. So ni videonya, iaitu video yang bertajuk Johor membangun sebab nak keluar Malaysia. So kalau tajuk penuh dia, ada tambah sikit kat belakang tu, aku ada letak tanda soal kat situ kan, Johor membangun sebab nak keluar Malaysia. Jadi TFC confirm terkesan. And kalau tengok dari segi thumbnail, aku letak kat situ Johor keluar Malaysia dan ada bendera Johor, ada peta semenanjung Malaysia tu, Johor tu aku tarik keluar sikit kan. Then ada logo JDT dan JDT FC tanda soal. Okay, basically aku rasa, aku tak tahu nak komen macam mana. And mungkin kita kena tengok video ni lah. Kita tengok video ni, kita tengok, tadi aku baru tengok sikit kan, dan kita tengok sama-sama lah, senang. Okay, so kalau korang yang baru sampai channel aku ni kan, ataupun korang yang dah lama follow aku daripada tahun, aku start YouTube ni tahun 2020, and di November, Disember tahun lepas baru aku punya channel ni grow. And since that, siapa yang follow aku, korang mesti kenal lah channel aku ni kan, korang mesti faham aku punya video ni, channel YouTube aku buat ni, konten aku fokus dekat pasukan bola sepak Johor Darul Takzim kan. Memang aku fokus JDT, aku sembang JDT, aku jarang sembang pasukan lain. Adalah beberapa aku sembang pasal Selangor, pasal Perak, MU, Bayern kadang-kadang kan. Tapi aku mostly aku akan fokus on JDT. Kalau korang dah follow aku daripada awal, korang dah faham lah tentang video yang aku post ni kan, tentang JDT, tentang Johor membangun sebab nak keluar Johor, sebab nak keluar Malaysia ni. Dan sebelum kita tengok video tu, kita tengok komen dululah. Kita tengok komen. Okay, so kat sini aku dah pin satu notification, satu komen lah kat sini kan. Aku cakap kat sini, hi guys, thanks kepada yang dah tengok video ni. Ramai juga yang bertanya di komen. Actually kalau korang tertanya-tanya, still aku pun tertanya. Semua isu tentang keluar Johor ni terletak dalam bidang Konsultan Johor. Isu ni lama dah sebenarnya. Dalam video ni Faiz just nak buat konten tentang possibility yang boleh berlaku Johor keluar Malaysia. Thank you guys. Okay, sebenarnya video ni walaupun di samping aku sebab tu macam skema sangat, di samping aku cakap aku nak tengok just buat possibility untuk Johor keluar Malaysia ni, sebenarnya tujuan lain yang aku buat untuk video ni, korang kena dengar video ni sampai habis lah. Aku akan spin nanti. So bawah ni tengok, ramai dalam komen sini, isu perpecahan negara Malaysia tidak perlu dibincangkan secara terbuka. Aku sebenarnya bukan nak bincang pasal isu perpecahan Malaysia tau. Sebenarnya aku tak ada niat langsung nak bincang pasal isu perpecahan, siapa nak bergaduh kan tak pasal ada orang bom rumah aku ke apa kan. Sebenarnya aku tak ada niat langsung nak macam nak bangkitkan isu perkauman ke, isu bangsa ke. Tak ada pun sebenarnya tau. Ke bawah ni saya boleh komen, negara kafir menjajah untuk memperluaskan wilayah, negara Islam berpecah untuk mengecilkan negara. Tak tahulah. Admin, siapakah kamu menjadi batu api dalam perkara ini, boleh menggugat keselamatan negara. Tengok, ada orang yang cakap macam aku sebenarnya bukan nak membatu apikan. Mungkin aku tak pastilah. Aku rasa kalau orang yang follow aku daripada awal, mungkin dia orang boleh faham lah konten apa yang aku nak buat tentang video ni kan. Sebab kebanyakannya yang komen ni mungkin dia bukan dia tak follow aku pada awal. Korang yang follow aku daripada awal, macam aku cakap tadi, korang mesti faham aku memang sembang pasal pasukan JDT, pasukan bola sepak JDT kan. Tindakan tak betul akan buat Melayu berpecah belah. Tengok, aku bukan nak mempecah belahkan kaum Melayu ataupun bangsa Johor ke apa kan. Sebenarnya tak ada pun. Johor jangan keluar Malaysia. Okay, then aku ada jumpa satu komen juga, aku tak ingat komen mana, mungkin dah lama kot. Adalah beberapa komen yang positif. Ada yang kata thank you share, bila aku buat video macam tu baru diorang tahu negeri Johor ni macam mana kan. Oh, ada kawasan Iskandar Puteri, berapa daerah negeri Johor. Mungkin yang sebelum ni diorang tak tahu negeri Johor ni ada berapa daerah, ada Iskandar Puteri apa semua tu kan, pusat-pusat pentadbiran negeri Johor. So bila aku buat video macam tu, ada yang diorang komen, oh baru dapat tahu macam ni rupanya pentadbiran negeri Johor, ada kawasan-kawasan dia. Itu antara positif punya komen lah. Okay, so kat sini macam-macam lah.
So kebanyakannya mostly memang komen yang agak negatif. Aku tak nak komen tentang negatif tu, sebab itu hak korang, hak penonton nak komen dekat channel ni kan, dekat bahagian ruang komen tu aku tak kisah. Cuma aku nak perjelaskan sekarang ni yang penting. Yang penting sekarang ni korang kena ingat, aku nak memperjelaskan isu video ni, okey? Apa yang aku nak sampaikan dalam video ni sebenarnya aku nak terangkan hari ni, yang mungkin korang tak faham semasa video ni dipublish pada 3 minggu yang lepas, 10 Jun. Aku publish 10 Jun. Okay, jom kita tengok. Johor Darul Ta'zim FC, satu pasukan bola sepak yang sangat membangun, sangat-sangat kompetitif di peringkat domestik, dan salah satunya pasukan bola sepak di Malaysia berjaya masuk ke peringkat Asia. Nama pun Johor Darul Ta'zim, base di negeri Johor. Okay, persoalannya sekarang yang aku nak tanya, yang aku nak mempersoalkan kan tentang topik kita hari ni, sekiranya betul negeri Johor nak keluar daripada negara Malaysia, apa yang akan terjadi kepada pasukan Johor Darul Ta'zim FC? So, welcome back to my channel Flex-Kaman. So kat sini kalau korang tengok dalam 53 second ni, dalam 53 second je aku cakap kat situ kan. Aku cakap kat situ apa yang akan terjadi kepada pasukan bola sepak Johor Darul Ta'zim FC sekiranya Johor nak keluar Malaysia. Sebenarnya itu point yang aku nak buat tentang video ni sebenarnya. Aku bukan nak cerita sembang pasal okey Malaysia ataupun okey Johor kena keluar Malaysia, kena keluar Malaysia. Bukan. Okey, sebenarnya itu bukanlah, that's it's not my point. My point is aku nak cerita kalau Johor betul nak keluar Malaysia ni, apa yang jadi dekat pasukan JDT ni itu sebenarnya yang aku nak sembang kan. Aku ulang sekali lagi, kalau korang tengok aku punya video yang aku dah post sepanjang channel YouTube aku ni, aku memang sembang pasal JDT je. So kat sini, sebab tu aku nak buat video tentang JDT ni, sebab bila kadang-kadang aku tengok game JDT kat TV tu, tengok player dia seorang-seorang main tenang bola ni kat dalam padang tu, aku terfikir apa jadi kalau tiba-tiba JDT Johor ni nak keluar Malaysia. Aku terbayang, aku terfikir. So bila aku terfikir tu macam why not aku buat konten buat konten macam aku nak tanya apa jadi kepada kelab JDT, apa akan jadi kepada pasukan bola sepak JDT kalau Johor keluar Malaysia. That is my point sebenarnya. Bukan point aku nak melagakan bangsa Johor ke apa kan, nak membangkitkan isu perkauman ke, isu bangsa ke. Sebenarnya itu bukan point aku. So kalau korang faham dengan video aku sepanjang 53 second ni yang aku sebut awal-awal tu, mungkin korang boleh faham apa niat sebenar aku tentang video ni, konten yang aku nak buat ni. Okay, so jom kita sambung. Apa yang akan jadi kepada pasukan Johor Darul Ta'zim FC? Okay, itu dari segi dari konsep bola sepak. Okay, mungkin 2-3 bulan sebelum ni kan kita ada baca, korang sendiri follow Instagram Tengku Mahkota Johor, aku pun follow Instagram Tengku Mahkota Johor. Ada beberapa story baginda update di mana baginda buat tentang Q&A dalam baginda punya Insta story. Dan ada beberapa soalan yang ditanya oleh rakyat dalam question Instastory tu kan. Sekiranya Johor nak keluar daripada Malaysia, apa pendapat Tengku Mahkota Johor sendiri? Okay, mungkin aku tak pasti lah. Adakah disebabkan aku punya konten ni ada sedikit cebisan lah posting daripada Tengku Mahkota Johor, iaitu tentang posting Instastory baginda ni kan. Adakah disebabkan benda ni orang nak argue ataupun orang nak mengatakan aku sengaja nak membangkitkan isu perkauman ataupun isu perpecahan? Aku pun tak pasti kenapa, sebab aku ulang banyak kali. Aku punya main point untuk konten video ni, aku nak cerita tentang kemungkinan yang boleh berlaku kepada pasukan JDT bila Johor keluar Malaysia. Itu je sebenarnya. Okay, tapi mungkin korang salah faham sebab starting video ni aku banyak cerita pasal Johor ni punya daerah, ada pembahagian daerah lah, ada pusat pentadbiran dia yang mana satu lah, inilah semua tu kan. Mungkin bila ada babak-babak tentang daerah negeri Johor yang akan bertukar status, ada pusat kerajaan negeri Johor yang akan bertukar menjadi pusat negara, mungkin benda tu yang membuatkan korang rasa macam bapak budak ni buat isu macam ni, bahaya sih kan, polis tangkap. Okay, so aku nak jawab kat sini. So bila aku terfikir apa akan jadi kepada JDT, so secara tidak langsung untuk aku buat konten ni, aku nak fikirkan isi-isi ataupun konten yang aku perlu buat tu, aku kena fikirkan konten yang ada isi. So secara tak langsung untuk aku adakan isi untuk aku letak input dalam video ni. So aku letaklah pembahagian dalam negeri Johor ni supaya korang faham macam tu. So bila aku letak dalam tu, okay, Johor ni ada terbahagi kepada sekian-sekian daerah. So aku ceritalah sikit background negeri Johor. Daripada situ sebenarnya aku bukan tak ada niat pun, aku sebenarnya tak ada niat langsung pun
aku nak dedahkan Johor ada sekian-sekian daerah, sekian-sekian bentuk bendera. So kalau Johor punya bendera ni aku tak ada niat pun sebenarnya. Aku sebenarnya nak cerita pasal JT punya pasukan, dan secara tak langsung aku nak cerita yang Johor ni ada berapa daerah. So daerah-daerah ni ada bendera masing-masing. So jom kita sambung. Dan bagi dia jawab, benda tu terserah pada rakyat. Dan itu yang pertama. Yang kedua, ada persoalan mengatakan kenapa dekat Johor ada pasukan tentera sendiri, tak silap aku. Pasukan tentera sendiri kan. Ni mungkin isu yang kedua tentang ni lah. Sebab betul Johor ada pasukan tentera sendiri kan, dan negeri lain tak ada. Mungkin ni salah satu punca jugalah orang salah faham kenapa aku buat konten ni kan. Mungkin isu ni tak ada kaitan dengan pasukan JT, tapi aku sebut isu tentera Johor ataupun isu yang Instastory Tengku Mahkota Johor tu. Aku sebut benda tu sebab aku nak kaitkan dengan macam Johor ni dah prepare, be prepared. Itu sebenarnya benda yang aku nak cakap. Aku tak ada pun nak cakap macam aku ni mengiyakan, aku ni macam Johor keluarlah pada Malaysia, keluarlah pada Malaysia. Tidak. No. Aku sendiri tak nak Johor keluar Malaysia. Jenuhlah aku nak balik Johor. Okay, jom kita sambung. Atau berbanding dengan negeri-negeri lain dekat Malaysia ni, tak ada pasukan tentera sendiri. Itu soalan kedua. Untuk mengatakan korang yang mungkin bukan pasukan tentera Johor sendiri, aku tanya, adakah itu salah satu persediaan yang kerajaan ataupun Sultan Johor persiapkan untuk mungkin nak keluar daripada Malaysia 5 ataupun 10 tahun akan datang kan? Tetapi aku ada baca satu artikel, dua artikel 5 ataupun 10 tahun akan datang kan? Ni mungkin aku tersilap lah. Aku minta maaf, mungkin dekat bahagian ni aku terlepas cakap. Mungkin aku terlepas cakap kat sini dalam 10 tahun lagi mungkin Johor nak keluar Malaysia apa kan. Kalau aku terlepas cakap tu, yes, aku minta maaf lah kan. So aku harap video yang aku buat ni, pencerahan video yang aku buat ni dapat meneutralkan balik apa yang korang salah faham tu, apa yang korang macam marah sangat kat aku tu kan. Mungkin ada yang marah tak puas hati dengan video konten yang aku buat ni. So aku harap video ni dapat memberi pencerahan kepada korang. Tentang babak ni aku minta maaf, mungkin aku terlepas cakap. And jom kita sambung. Aku ada baca satu artikel, dua artikel daripada Malaysia. Ada seorang, bukan wartawan, seorang perempuan ni lah kan. Aku tengok nama dia, title dia apa dah, Johor dah tak valid kan, macam benda tu Johor kan, Terengganu, Selangor, waktu ada Seremban Negeri Sembilan, Melaka, ada Malaysia ni. Benda ni kenapa aku letak peta Malaysia, sebenarnya Malaysia ni, dan aku letak negeri Johor tu aku tarik keluar. Kenapa aku buat macam tu? Mungkin benda ni pun menjadi punca pada orang ataupun penonton tu fikir macam dia ni memang nak suruh Johor keluar Malaysia lah, batu api lah budak ni. Tujuan aku letak gambaran macam ni, visualize macam ni tentang konten ni, supaya korang nampak apa yang aku bayangkan dalam kepala aku ni. Bukan bermakna bila aku letak gambar sebenarnya Malaysia ni dan Johor tu aku tarik keluar. Ingat aku boleh pergi kat Johor tu aku boleh tarik keluar macam tu ke? Tak boleh pun. Aku sebenarnya visualize Semenanjung ni dengan bentuk Johor tu ditarik keluar supaya korang nampak apa yang aku bayangkan. Aku just nak visualkan je apa yang ada dalam fikiran aku. Itu je. Kita sambung. Aku rasa video ni akan jadi panjang sikit lah daripada video-video biasa kan. Malaysia pula. Kita bayangkan negeri Johor ni. Kalau betul Johor keluar daripada Malaysia, 10 daerah di negeri Johor ni akan bertukar status menjadi negeri. Faham tak? Johor ni akan jadi negara ni akan. Kat sini kenapa aku selitkan tentang daerah-daerah ni kan? Kenapa aku sebut kat sini kalau Johor keluar daripada Malaysia, daerah-daerah ni akan bertukar status menjadi negeri. Sebelum aku nak sembang pasal pasukan JDT ni, aku nak korang faham sendiri background ataupun latar belakang negeri Johor. Macam tu. Aku nak korang faham sendiri Johor ni macam mana kan. Sebab kalau aku nak cerita terus bola sepak JDT ni, kalau Johor keluar Malaysia, nanti JDT ni akan jadi macam mana kan. Aku nak fahamkan benda tu. Aku nak korang faham tentang apa yang aku bayangkan bakal terjadi kepada pasukan JDT ni. Aku kena explain kat korang background negeri Johor dulu kan, supaya korang faham Johor ni ada beberapa daerah. Tapi bila aku buat macam ni, korang salah faham. Korang berpendapat bahawa aku mengatakan Johor bakal keluar Malaysia dan daerah ni aku bakal bertukar status. Sebenarnya salah lah benda tu. Aku just nak point kat video ni apa yang bakal berlaku kepada pasukan JDT, dan explanation ataupun apa yang aku terangkan yang bakal terjadi kepada pasukan JDT tu, dia punya point tu ada dekat babak-babak belakang, ada dekat minit-minit belakang ni. So kalau korang yang tengok video ni separuh je ke ataupun tengok dalam 4 minit 5 minit ni, korang memang takkan dapat point yang sebenar lah. Mungkin korang akan salah faham. Unless korang tengok video ni sampai habis, korang akan nampak point yang last kali aku cakap
Itulah yang bakal aku ada cerita dekat belakang tu, apa yang bakal terjadi kepada pasukan JDT kan, dengan player-player JDT, apa yang bakal terjadi kan, semua tu aku ada cerita dekat belakang tu. Kalau korang tonton video ni sampai habis, okay, so kalau korang tengok separuh je, memang point tu tak sampai lah, memang boleh salah faham lah senang kata kan. Jom kita sambung. Menjadi negeri, faham tak? Johor ni akan jadi negara Johor Darul Takzim. Wow, negara Johor Darul Takzim babe. 10 daerah ni. Yang tu aku cakap negara Johor Darul Takzim. Mungkin itu pun satu point yang aku terlepas cakap lah, aku minta maaf kan. Mungkin aku macam mengiyakan negara Johor. Tapi bukanlah aku nak mengiyakan ataupun aku bukanlah sengaja nak kata negara Johor. Aku je macam nak supaya kita berfikir apa yang bakal terjadi. Macam tu lah, apa yang akan terjadi sekiranya bukan betul-betul sekiranya korang kena faham lah maksud sekiranya tu benda yang tak pasti kan. So korang janganlah anggap benda yang aku kata sekiranya tu macam macam betul-betul Johor ni nak keluar Malaysia. So korang kena faham benda tu maksud thumbnail yang aku letak tu kan, tajuk yang aku letak tu. Mungkin thumbnail tu nanti aku kena ubah sikit kot supaya orang tak salah faham kan. Negara, okay, macam Malaysia sekarang ni ibu negara ialah Putrajaya atau Kuala Lumpur lah. Putrajaya tu pusat pentadbiran negara kan. Kalau akan menjadi ibu negara adalah Johor Bahru, okay. Dan pusat pentadbiran dia aku yakin sangat terletak di Nusajaya, okay. Nusajaya. Okay, kat sini kenapa aku tiba-tiba aku pointkan pusat pentadbiran negeri Johor, pusat pentadbiran negara Johor macam tu kan, konon-kononnya. Sebab apa aku pointkan macam tu? Sebab aku nak tunjuk yang pusat latihan JDT ataupun stadium JDT ataupun pusat pentadbiran pasukan Johor Darul Takzim FC ni terletak di kawasan tu sebenarnya. Okay? JDT punya kelab, JDT punya stadium, JDT punya pusat latihan, stadium baru, ibu pejabat HQ, semua tu terletak dekat kawasan Iskandar Puteri tu. Sebab tu aku sebut apa tu pusat pentadbiran negeri Johor, supaya korang faham. Oh, JDT punya HQ ni terletak dekat Iskandar Puteri. Macam tu. Itu tujuan aku masukkan Google bagi korang nampak daripada atas ni kan, supaya korang boleh nampak apa yang aku nampak dalam kepala aku ni. Macam tu je. Bukanlah aku berniat letak macam ni, macam aku nak cakap inilah pusat pentadbiran Johor bila Johor keluar Malaysia. No. Korang jangan faham. Jangan salah faham. Please. Okay, please. Jangan salah faham sampai macam tu lah kan. Aduh. Okay, so saya sambung. Complicated sikit lah kalau nak sembang tentang Nusajaya ni kan. Dia ada banyak pembangunan kat situ. Nusajaya ni termasuk dalam lingkungan area Iskandar Malaysia. Okay, Iskandar Malaysia. Apa benda Iskandar Malaysia ni kan? Projek Iskandar Malaysia ni projek yang saya tak berani kalau korang belum tengok maksudnya apa Iskandar Malaysia kan, korang tengok lah. Dalam Iskandar Malaysia ni lah terletaknya Nusajaya. Okay? Dan Nusajaya ni terletak dalam Iskandar Puteri, Iskandar Malaysia. Dan kecil sikit dalam Iskandar Malaysia tu ada Iskandar Puteri. Yes, benda ni dah yang aku nak tunjuk sebenarnya. Dalam Iskandar Malaysia ni ada Iskandar Puteri, ada Nusajaya. Dalam Iskandar Puteri tu, di situlah terletaknya JDT punya HQ, stadium baru JDT tu, pusat latihan pada serigala, apa semua tu terletak di dalam Iskandar Malaysia ni, ataupun dikecil-kecilkan sikit Iskandar Puteri. So aku nak bagi korang nampak je benda ni kan. Bukanlah bermakna aku nak cakap inilah pusat pentadbiran bakal konon-kononnya. Sebenarnya no. Aku tak tahulah video yang aku tengah buat dan aku tengah rekod ni berapa jumlah tontonan viewers yang aku akan dapat. Dan aku harap ramai yang boleh tengok video ni supaya korang boleh faham apa yang aku kata tentang video ni kan. Sebab mungkin akan ada orang bosan dia tengok video yang aku tengah buat ni sebab aku macam ulang-ulang benda yang sama. Tapi basically apa yang aku ulang-ulang tu supaya korang boleh faham apa yang aku maksudkan dengan video yang aku dah publish 10 Jun ni. Okay, so korang kena tengok sampai habis lah apa yang aku nak explain ni tentang video ni kan, supaya lepas ni tak ada lagi orang salah faham. Dan dalam Iskandar Puteri tu ada Nusajaya. Okay, alam-alam nak sebut pasal Iskandar Malaysia ni kan, korang kena faham Iskandar Malaysia ni terbahagi kepada 5 kawasan. Flagship A, B, C. Pasukan bola sepak JDT tu kita kena fahamkan dulu bentuk ni. Tapi sebelum dengar aku cakap dan E, okey. Aku ni nak cerita pasal JDT, tapi sebelum kita sembang pasal pasukan bola sepak JDT tu, kita kena fahamkan dulu bentuk negeri Johor ni kan, pembahagian dalam negeri Johor ni, supaya korang boleh faham apa yang aku nak sembang nanti. So kita dah sembang pasal, nampak tak? So kalau korang tengok video ni sampai minit ke 6.5, 6 minit 50 saat ni, korang boleh dapat kat situ. Oh, patutlah budak ni cerita pasal pembahagian Johor apa semua tu. Oh, sebelum dia nak sembang pasal pasukan JDT ni, oh dia sembang dulu pasal Johor. Oh, Johor ni ada beberapa bahagian.
ada berapa daerah, di mana pusat pentadbiran Johor, macam tu supaya korang boleh faham. So cara tak langsung orang yang orang yang belajar geografi ni, terutama dekat Johor tu, korang boleh faham lah kan, adik-adik sekalian. Kat Johor kalau cikgu tanya Johor ada berapa daerah, boleh jawab sebutkan satu daerah di negeri Johor, Ledang, macam tu. So korang boleh faham. Itu je sebenarnya. Bukanlah aku nak mengiyakan yang Johor ni kena keluar Malaysia. No. Basically, personally, aku sendiri tak nak Johor ni keluar Malaysia kan. Duduklah kat sini diam-diam kan. Jom kita sambung. Kita dah sembang pasal Iskandar Malaysia, Iskandar Puteri, Nusajaya dan juga flagship pembahagian dalam Iskandar Malaysia tu kan. Stadium Lakin, Pusat Latihan Padang Seri Gelang. So sekarang ni aku dah masuk dah tentang JDT. Okay, sekarang ni minit ke-7 aku dah start sembang pasal pasukan bola sepak Johor Darul Ta'zim FC. Stadium Sultan Ismail, semua tu Stadium Sultan Ismail ni aku tersilap. Sebenarnya aku keliru tau antara dua nama sultan dekat Johor ni, Sultan Ismail, Sultan Ibrahim. Sebab kat sana pun ada hospital Sultan Ismail. Terkeliru dua nama tu. Semasa aku buat video ni, dekat note yang aku tulis tu memang aku dah tulis Stadium Sultan Ibrahim. Tapi masa aku tengah buat recording tu, entah macam mana aku pun tak sedar aku tersebut Stadium Sultan Ismail. So kat sini pun aku minta maaf lah. Aku minta maaf dekat Kumar Ketua Johor. Apa tuanku, minta maaf. Okay, jom sambung. Dalam Iskandar Malaysia, okey, semua tu tak dalam Iskandar Malaysia. Okey, berbalik kepada pasukan JDT. Dalam Pusat Latihan Padang Seri Gelang, Nusajaya dan juga flagship pembahagian dalam Iskandar Malaysia tu kan. Stadium Lakin, Pusat Latihan Padang Seri Gelang, Stadium Sultan Ismail, semua tu terletak dalam Iskandar Malaysia. Nampak tak aku cakap kat sini, terletak dalam Iskandar Malaysia. Sebab itulah pada awal tadi aku cerita pembahagian daerah dan aku cerita apa itu Iskandar Malaysia. Iskandar Malaysia ni terbahagi pada berapa. So kalau aku tiba-tiba masuk video ni aku terus cerita, okey, JDT ni terletak dalam Iskandar Malaysia. Nanti korang tertanya ni, apa benda Iskandar Malaysia ni kan. Kadang-kadang mungkin ada orang yang duduk dekat Johor pun tak tahu Iskandar Malaysia. Apatah lagi orang yang bukan duduk di Johor kan. Sebab tu lah aku cerita daripada awal. Aku cerita daripada A sampai Z. Aku cerita daripada A, B, C, D. Aku cerita daripada sikit-sikit kan. Johor ni ada berapa daerah. Berapa daerah tu aku kecilkan sikit skop pada Iskandar Malaysia. Pada Iskandar Malaysia tu aku kecilkan skop pada Iskandar Puteri. Dan aku kecilkan lagi pada Nusajaya supaya korang boleh faham bila aku cerita pasal JDT ni. Dari sini dah aku start cerita pasal JDT kan. JDT ni terletak dalam Iskandar Malaysia. So kalau aku tiba-tiba start video terus masuk JDT terletak di dalam Iskandar Malaysia, semua orang tak faham gitu kan. So aku kena mulalah, aku ceritalah background sikit negeri Johor ni. Tetapi bila aku cerita background tentang negeri Johor ni, ramai yang membuat andaian bahawa aku ni macam mengapi-apikan yang Johor perlu keluar Malaysia. Sebenarnya tu salah. Sebenarnya itu bukan point aku yang sebenarnya. So korang kena tengok video ni sampai habis. Jom sambung. Iskandar Malaysia. Okey, berbalik pada pasukan JDT. Kalau JDT keluar ataupun balik pada pasukan JDT, Johor keluar daripada Malaysia, benda paling utama lah yang aku rasa, aku start cerita pasal JDT pada minit ke-7. Lebih kurang minit ke-7 tadi lah kan. Daripada JDT tu minit ke-7, minit ke-6, 6 minit 50 saat itu kan. Pada minit ke-6 50 tu, 6 minit 50 saat tu aku dah start cerita pasal JDT. So kalau korang yang tengok video ni pada minit pertama sampai minit ke-5 saja, ataupun korang yang tengok separuh saja video ni, korang tak akan dapat point sebenar yang aku nak sampaikan dalam video ni. Okay, so aku harap yang komen-komen kat bawah ni semua kan, aku tak apalah, aku minta maaf lah dekat korang semua yang komen bawah ni kan. Aku minta maaf sangat-sangat. Mungkin cara penyampaian aku tentang video ni silap. Okay, mungkin silap dari pihak aku lah, sebab aku tak terus sembang direct. Aku macam berbelok-belok kan, cerita masuk sana masuk sini, baru masuk pasal JDT. Jom kita sambung. Sikit lagi nak biar ni. Kesan kepada pasukan Johor Darul Ta'zim FC, pasukan bola sepak ni, adalah dari segi pemain-pemain dia. Okey, sebab kita tahu dalam pasukan JDT, player JDT ni, aku sebut JDT utama, pasukan JDT 1, bukan JDT 2, bukan JDT 3, bukan JDT 4. Ni pasukan JDT, pasukan utama saja. Kalau kita tengok dalam pasukan utama JDT ni, kebanyakannya player ada lebih kurang dalam 43 player, tak termasuk player yang diloankan. Ada 3 orang player yang diloankan kepada pasukan luar. Pada 43 player ni, yang betul-betul player lahir di Johor hanya 2 orang player saja. Tak silap aku 2 orang saja, iaitu Afiq Fazail dan juga Syazwan Andik. Okey, 2 orang player saja yang lahir di Johor. Player-player lain memang lahir luar negeri Johor. Okey, tapi aku tak pastilah, mungkin ada nenek ataupun datuk dia ada telan. Okey, tujuan aku sembang tentang player ni kan, tentang player yang bukan daripada Johor lah, player ni bukan player Johor, bukan lahir kat Johor. Sebenarnya bukanlah aku nak membangkitkan isu perkauman ataupun isu bangsa negeri ke apa kan. Bukan, korang jangan salah faham. Sebenarnya apa yang Fah nak sampaikan dalam video ni tentang babak ni, kenapa Fah sebut okey,
kebanyakannya player JDT ni bukan player Johor. Sebenarnya apa yang Fah cakap tu sebab bagi korang bayangkan, okey, apa tahu sebab Fah terfikir kalau JDT ni sebab kebanyakannya player bukan player kat Johor, macam lebih kurang macam banyak player import lah macam tu. Itu yang Fah nak sampaikan sebenarnya. Tapi bila Fah cakap macam tu, mungkin ramai yang fikir isu bangsa ni sih bahaya ni so korang jangan salah faham lah sebenarnya tentang video ni kan. Mungkin ramai yang salah faham kot. Aku sebenarnya tak ada niat pun nak kata aku ni nak bangkitkan isu perkauman ke, isu bangsa ke kan. Tak ada sebenarnya. Dan negeri Johor ke apa, aku yang tu aku tak asli lah, aku tak sidik lah sampai dalam tu kan. Aku just tengok dia lahir kat mana. Daripada sini kita boleh nampak dah, kita boleh faham kalau player tu bukan lahir di Johor dan nak bermain ataupun mewakili pasukan negeri tu ataupun mewakili pasukan negara Johor ni, ada isu lah kat situ kan. Sama ada pemain kacukan ataupun pemain naturalisasi, macam tu lah kat situ kan. Ada yang so sini aku point kat sini kan, akan ada isu pemain kacukan ataupun pemain naturalisasi ataupun pemain import semua lebih kurang macam tu lah kan. Pemain import semua ni bila benda ni berlaku, sekiranya Malaysia, for sure player-player yang bukan lahir kat Johor ni dia akan menjadi pemain import. Kalau semua player yang ada kat Johor sekarang ni bukan player yang lahir kat Johor, berapa banyak player import yang akan ada dalam pasukan Johor kan? Memang berlambak dah sebab kebanyakannya bukan player yang lahir di Johor. Tapi macam aku sebut tadi, mungkin ada yang beberapa player yang nenek atau mendatuk dia berasal daripada Johor ke, tu kita tak tahulah kan. Mungkin adalah beberapa player, itu mungkin boleh diambil kira sebagai pemain naturalisasi ataupun pemain darah kacukan. Tetapi isu utama yang nak sebut kat sini, bila Johor keluar daripada Malaysia dari segi pemain-pemain JDT sendiri, okey, mungkin kesannya di situlah, kesannya dari segi pemain-pemain sendiri. Tetapi walaupun okay, nampak tak pada minit ke-9 aku cakap apa akan, kau tengok tajuk dia, Johor membangun sebab nak keluar Malaysia, JDT FC confirm terkesan. Okay, confirm terkesan. Sebab apa JDT akan terkesan? Yes, pada minit ke-9 ni aku bagi jawapan apa yang akan memberi kesan pada JDT sebenarnya. So benda ni aku nak cerita sebenarnya dekat JDT, aku nak cerita tentang ni je point aku. So yang aku tak ada nak cerita ataupun aku tak ada pun nak pointkan isu perkauman, isu bangsa, isu bangsa Melayu ke, bangsa Johor ke, bangsa-bangsa lain ke kan. Tak ada pun sebenarnya. Aku just nak cerita apa yang akan terjadi kepada pasukan Johor Darul Ta'zim FC sekiranya, aku ulang lagi, sekiranya Johor keluar Malaysia. Sekiranya, aku sebut sekiranya ni, bukan akan bukan akan keluar, bukan, aku sebut sekiranya, maksudnya benda yang tak pasti. Kita kena faham maksud apa yang aku nak sampaikan sebenarnya dalam video ni. Mungkin ada yang ramai salah faham. Kalau jangan komen, ada 611 komen. Okey, banyak komen kat sini, sambung lagi. Itu boleh memberi efek, kesan boleh memberi efek walaupun kesan tu boleh memberi kesan kepada pasukan Johor ni, aku tak rasa benda tu boleh memberikan impact kepada pasukan JDT. Sebab apa? Aku yakin TMJ ni dia bukanlah jenis orang yang short term punya pemikiran. Okay? Aku yakin apa yang difikirkan oleh Sultan Johor ataupun pentadbiran Johor, termasuklah barisan kepimpinan pasukan JDT ni kan, diorang jenis fikir long term fikir jauh kan. So sebab tu lah JDT sekarang ni kalau korang tengok, dia dah come out dengan JDT 2, 3, 4, Under 20, Under 19 apa semua tu, banyak lah pasukan akademi JDT. Saya cakap akademi JDT tu dah ada. So mungkin lah daripada akademi JDT tu, JDT nak develop player untuk masa akan datang sekiranya betul Johor nak keluar daripada Malaysia. Nampak tak aku sebut tu? Sekiranya. Aku ulang, sekiranya. Bukan aku cakap akan keluar, bukan. Aku sebut sekiranya. Aku rasa video ni korang kena tengok semula lah daripada awal. Kau kena tengok daripada awal sampai habis supaya korang boleh faham. Sambung lagi. Barcelona kan, polish player tu daripada kecil sampailah player tu main untuk pasukan utama. So boleh katakan negeri Johor ni akan bertukar status menjadi negara Johor Darul Ta'zim. Wow. Mungkin kat sini aku tak sebut sekiranya kot. Okey, sebenarnya kat sini mungkin aku tersilap sekali lagi. Yes, aku minta maaf, aku tersilap lagi dekat point kat sini babak ni. Mungkin aku tak sebut sekiranya. Ini silap, mungkin kat sini aku tersilap. Aku terpun nak pointkan sekiranya tu. Okey, so sambung lagi. Yang aku terfikir, kalau betul Johor keluar daripada Malaysia, negeri Johor ni akan tukar title menjadi negara Johor Darul Ta'zim. Okey. So secara officialnya, kalau Johor ni jadi negara, pasukan kebangsaan untuk negara Johor ni pun akan dinamakan sebagai pasukan kebangsaan negara Johor Darul Ta'zim FC. Dan bila pasukan kebangsaan ditukar kepada Johor, okey, dekat sini kenapa aku sebut tentang pasukan kebangsaan pula kan? Mungkin ini pun akan menjadi satu macam point, orang kata aku saja macam nak menaikkan isu-isu perbalahan, isu-isu perkauman. Sebenarnya kenapa aku sebut tentang point ni dalam babak minit ke-10 29 saat ni, sebab apa?
Aku nak korang bayangkan tentang pasukan kebangsaan tak? Tadi kita sembang pasal pasukan JDT kan. So sekarang ni aku nak korang bayangkan tentang pasukan kebangsaan. Ya, sebab JDT, kalau JDT jadi pasukan kebangsaan, apa yang akan jadi kepada pasukan JDT yang sebelum ni? Macam tu. Aku nak korang bayangkan macam tu je. Bukanlah aku nak mengiyakan JDT perlu keluar Messi apa kan. No. Bukan macam tu saja maksudnya. Bukan Johor Darul. Macam lama sangat aku cepatkan lah. Iskandar Puteri tak, biasanya nak balik kampung. Dahsyat weh. Memang beratur lah dekat sepadan Johor Melaka. Okay, lepas ni tak ada poin dah. Okay, so basically video ni aku dah terangkan lah kan. So kita dah tengok, kita dah go through daripada minit pertama and sampai almost minit akhir-akhir, tinggal seminit je. Minit akhir-akhir, seminit lebih ni tak ada apa dah sebenarnya. Basically macam aku sebut tadi, aku tak ada niat langsung nak cerita ataupun nak membangkitkan isu perkauman, isu pembalahan, isu bangsa kan tentang video yang aku buat ni. And basically apa yang aku nak pointkan dalam video ni, just aku nak cakap apa yang bakal terjadi kepada pasukan JDT, Johor Darul Ta'zim FC ni. Apa yang akan terjadi kepada JDT sekiranya, bukan betul-betul, sekiranya benda ni akan terjadi. Korang faham lah maksud benda ni tu apa kan. Tapi bila aku buat video macam ni, ramai yang beranggapan aku sengaja nak membangkitkan isu perbalahan, aku sengaja nak membangkitkan isu perkauman ke, isu bangsa ke kan. Sebenarnya tak ada pun. Aku honestly aku cakap, bila aku publish video ni 10 Jun, aku tak expect pun dia punya jumlah viewers sampai 25,000, nak dekat 26,000 dah. Aku tak expect pun sebenarnya. Sebab masa video ni publish, memang jumlah viewers tu tak adalah naik mencanak itu kan. Tak ada pun, memang slow, ratus 2-3 hari baru naik 500, baru naik 600, slow sangat-sangat. Aku tengok tiba-tiba naik 25,000 ni pak, aku tak tahu bila masa naik 25,000. Aku sendiri terkejut bila masa naik sampai 25,000. Yang aku tahu notification masuk komen-komen video ni je lah. Tu je lah yang aku baca kan. Tapi jumlah viewers ni aku tak perasan sampai naik 25,000. So basically aku memang tak jangkakan video ni akan viral macam ni kan. Aku tak tahulah kalau ada orang viralkan kat Instagram ke apa kan, tak tahulah. Tapi basically apa yang aku nak korang faham, niat ataupun point ataupun content yang aku nak bagi dalam video ni is apa yang akan terjadi kepada pasukan JDT. Itu je sebenarnya kan. Aku tak ada pun nak bangkitkan isu perkauman, isu perbalahan, apa semua tak ada. No. Apa yang aku kata dalam awal-awal minit video ni tentang pembahagian daerah, tentang negeri Johor ni ada Iskandar Malaysia, Iskandar Puteri, Nusajaya. Benda tu aku terangkan sebab apa? Sebab aku nak korang faham background negeri Johor ni kan. Johor ni terbahagi kepada beberapa daerah. Sebab apa? Bila korang faham Johor ni bentuk dia macam mana, barulah korang faham di manakah terletaknya base ataupun HQ pasukan JDT ni kan. Dia punya stadium, pusat latihan, HQ pejabat dia semua tu letak kat mana. Sebab tu lah aku cerita background negeri Johor ni dulu kan. Daripada besar daerah, aku kecilkan sikit Iskandar Malaysia, dia aku kecil lagi Iskandar Puteri, aku kecilkan lagi Nusajaya. Baru korang boleh faham. So basically aku nak simpulkan kat sini, sekiranya ada di antara penonton-penonton kat luar sana yang salah faham dengan video yang Fah buat ni, secara rendah diri Fah minta maaf sangat-sangat dekat korang, termasuklah kepada barisan-barisan kepimpinan, tak kisahlah kepimpinan kerajaan atau kesultanan di negeri Johor. Fah minta maaf, Faiz minta maaf, saya minta maaf, Fatih minta maaf sekiranya ada yang tersalah faham tentang video ni. So Fah nak buktikan, Fah nak berikan penjelasan yang Fah kata video ni tak salah. So Fah buat video barulah untuk memperjelaskan apa yang Fah kata, yang Fah buat konten ni kan, konten video yang baru, yang lama ni. So itu saja daripada saya, Faiz Kaman, Terfa Faiz Kaman. Thank you so much pada korang yang tonton sampai habis, dengar penjelasan ni sampai habis. Thank you so much, and jangan lupa subscribe kat bawah tu, and jangan menyesal untuk subscribe channel Faiz Kaman ni. Teruskan menyokong Fah dalam channel Faiz Kaman ni, and pada korang yang terus menyokong Fah, thank you so much sangat. Thank you so much. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.